Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya minta maaf kerana lewat sampai lewat setengah jam. Saya dari Kelang, saya keluar lepas maghrib tadi, lebih kurang 7 suku, pukul 9 sampai, sejam 45. Kalau naik flight dari KLIA dah sampai Kuching. Ini dari Kelang sampai ke Wangsa Maju. Okey, tak apa, kita mulakan sekadar mana masa yang izinkan kita. Kita sambung tentang bid'ah. Kali ini soalan-soalan lazim tentang bid'ah. Bulan lepas kita telah sentuh, kita telah kupas tentang hadis Nabi SAW berkaitan bid'ah, di mana baginda SAW bersabda, Inna asdaqa hadisi kitabullah wa ahsanu hadyu Muhammad SAW. So kitabullah ialah Quran dan hidayah Muhammad tu merujuk pada sunnah. Kemudian baginda sebut wa syarrul umur muhdasatuha, seburuk-buruk perkara ialah perkara-perkara yang baru. Wa kullu muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Okey. Jadi sabda Nabi SAW, sebenar-benar perkataan ialah kitabullah, dan sebaik-baik hidayah ialah hidayah Muhammad, yang ini sunnah baginda. Seburuk-buruk urusan ialah perkara-perkara yang baru, muhdasatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Okey, yang ni kita sudah sentuh bulan lepas. Sekarang ni beberapa soalan lazim. Yang pertama sekali soalan lazim ialah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata bahawa ini adalah sebaik-baik bid'ah. Seolah-olah macam ada bid'ah yang baik pula. Okey, perkataan beliau itu memang sahih, terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, di mana pada zaman pemerintahan beliau, pada bulan Ramadan, orang ramai solat tarawih. Katakan ini masjid. Hadis Sahih Bukhari di mana orang ramai solat tarawih tetapi secara berpisah-pisah. Ada yang berseorangan, ada yang berjemaah tapi dalam kumpulan yang kecil-kecil. Maknanya satu imam ada 3 saf katakan. Sini satu imam 3 saf. Jadi ada yang berseorangan di Masjid Nabi di Madinah, ada yang berjemaah tapi dalam kumpulan-kumpulan kecil. Ya, seperti dalam Sahih Al-Bukhari. Maka Umar bila dia berjalan pada malam itu, dia melihat alangkah baiknya jika semuanya dihimpun di belakang seorang imam. Maka beliau pun menyuruh Ubay Al-Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi SAW, untuk menjadi imam dan memimpin solat berjemaah dengan satu jemaah saja. Maknanya di sini Ubay dan semua di sini para jemaah. Daripada berpisah-pisah menjadi satu sebegini, satu imam, satu jemaah. Maka bila beberapa malam seterusnya, bila Umar keluar, dia tengok seperti ini, di sepatu itu dia berkata, nikmal bid'ati hazihi. Nikmat. Ini satu bid'ah yang nikmat kalau nak terjemah secara harfiah. Ataupun yang kita katakan, inilah sebaik-baik bid'ah. Okey, jadi Umar berkata, inilah sebaik-baik bid'ah. Dan yang berkata ni bukan calang-calang sahabat. Seorang sahabat yang senior, seorang sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seorang yang memang orang Arab, jadi dia paling faham bila Nabi sebut mula-mula tentang bid'ah tu, dia paling faham. Dia bukan sahabat yang daripada luar Arab kemudian masuk Islam. Macam Salman Al-Farisi katakan, dia dari Parsi, dia masuk Islam, so dia kena belajar bahasa Arab. Yang ini memang bahasa ibunda dia, mother tongue bahasa Arab. Jadi dia yang paling faham, dia senior, dia sahabat yang paling selalu mendampingi Rasulullah di samping Abu Bakar,
dan dia telah berkata inilah sebaik-baik bid'ah, atau inilah bid'ah yang nikmat, kalau nak terjemah secara harfiah. Maka di sini timbul soalan. Nabi dah berkata dah, Kullu mudalasin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kullu ni maksudnya setiap. Tapi sekarang Umar telah mengatakan ada pula bid'ah yang baik, ada pula bid'ah yang nikmat. So apakah yang dimasukkan oleh Umar sebenarnya? Adakah bid'ah yang Nabi sebut ni sebenarnya boleh dibahagikan kepada bid'ah yang hasanah dan dalalah, ataupun beliau masukkan yang lain? Sebenarnya apabila Umar kata bid'ah, yang menjadi tanda soal sebab pada zaman Nabi SAW, ini zaman Umar, katakan zaman Nabi, solat jemaah, solat tarawih berjemaah memang ada, dengan Nabi sendiri menjadi imam, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada malam Ramadan Nabi keluar untuk solat malam, maka orang ramai pun ikut sama. Pada malam kedua Nabi keluar lagi, maka makin ramai orang yang ikut. Malam ketiga pun baginda keluar lagi, ataupun malam keempat lagi ramai orang ikut. Lepas tu Nabi tak keluar lagi dah. Sampai orang ramai pun tertunggu-tunggu. Esoknya selepas solat subuh, Nabi bagi tahu orang ramai, aku tahu kamu semua menunggu aku, tetapi aku bimbang kalau-kalaulah solat tarawih berjemaah ini diwajibkan dan kalian tidak akan mampu melakukannya. Jadi baginda meninggalkannya. Tapi yang penting untuk 3 atau 4 malam pertama dalam bulan Ramadan itu, Nabi SAW solat tarawih berjemaah. Maka solat tarawih jemaah ni bukanlah satu bid'ah. Sebab memang ada zaman Nabi, kemudian Nabi tinggalkan kejap. Maka apa yang Umar buat, solat berjemaah dengan satu imam, bukanlah satu bid'ah. Maka bid'ah apakah pula yang dimasukkan oleh Umar? Maka di sini kita kena faham bahawa dalam disiplin ilmu Islam, perkataan-perkataan tu dia ada maksud. Ada maksud dari sudut bahasa dan ada maksud dari sudut syariat. Dari sudut bahasa, bid'ah ialah sesuatu yang baru. Dari sudut syariat, bid'ah ialah perkara-perkara baru berbanding Al-Quran dan Sunnah. Okey, dalam disiplin ilmu Islam, perkataan-perkataan ni dia ada maksud dari sudut bahasa, lughatan, dan maksud dari sudut syariah, syariatan. Saya bagi contoh. Perkataan solat. Kita selalu faham solat tu daripada takbir, semua pergerakan sampai salam. Tetapi kalau kita rujuk dalam ayat Quran, apabila Allah SWT berfirman, innallaha wa malaikatahu sallu ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa taslimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat solat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, solatlah ke atas Nabi dan berilah kepada beliau salam penghormatan. So solat ni maksud apa pula? Okey, solat pun macam saya dah katakan, semua perkataan tu ada 2 maksud. Satu dari sudut bahasa, lughatan, satu dari sudut syariah, syariatan. So solat dari sudut bahasa ialah doa. Dari sudut syariat ialah perbuatan yang bermula daripada takbir sehingga salam dengan syarat-syaratnya, pergerakannya dan bacaan-bacaannya sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Okey, jadi ayat tadi tu yang dimaksudkan dengan solat bukanlah kita Allahu Akbar kepada Nabi. Tak, kita mendoakannya. Tu yang kita sebut solat. Tapi kita biasa sebut selawat. Selawat ni plural, jamak daripada perkataan solat. Maknanya kita selalu, Allah dan para malaikat pun mendoakan Nabi Muhammad, dan kita juga disuruh mendoakan Nabi Muhammad, yang ini dengan berselawat kepada baginda. Itu satu contoh bagaimana perkataan solat itu ada 2 maksud. Saya bagi contoh lain ya. Dalam surah Maryam. Jom kita tengok dalam Al-Quran.
Dalam phone masing-masing ke? Okey, tak apa. Oh, okey. Tak apa, boleh catat, nanti balik boleh tengok. Okey, surah Maryam, surah nombor 19, ayat nombor 26. Okey, surah nombor 19, ayat nombor 26. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dah jumpa ayatnya ya? Allah berfirman kepada Maryam alaihissalam, wa kuli washrabi, makanlah dan minumlah, wa qarri ainan, dan bertenanglah, fa imma tarayinna minal bashari ahadin, dan jika kamu jumpa seseorang daripada manusia, faquli, maka katakan kepadanya, ini nazartu lirahmani sauman, sesungguhnya aku telah bernazar kepada Ar-Rahman, yakni Allah, untuk sauman. Saum ni dari sudut bahasa kita biasa sebut apa? Puasa. Okey, falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan berkata-kata kepada manusia pada hari ini. Okey, surah Maryam, surah nombor 19, ayat 26. Sekarang menimbulkan kemusykilan. Pada mulanya Allah SWT menyuruh Maryam untuk makan dan minum. Fakuli washrabi, makanlah dan minumlah. Tapi kenapa pula bila jumpa dengan orang, Allah suruh Maryam berkata, aku ni saum, berpuasa? Kan ada contradiction di situ. Di sini sekali lagi, perkataan saum dari sudut bahasa bermaksud menahan diri. Dari sudut syariat bermaksud menahan diri daripada makan, minum dan seks suami isteri daripada subuh sehingga maghrib. Maka yang dimasukkan dalam ayat ini saum dari sudut bahasa. Bapa kata, sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhan Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman, bahawa aku akan menahan diri daripada berkata-kata pada manusia pada hari ini. Ini satu contoh perkataan saum yang bermaksud dari sudut bahasa, lughatan, dan bukannya syariatan. Kalau syariatan tu, puasa tu menahan diri dari makan, minum dan hubungan suami isteri daripada subuh sehingga ke maghrib. Tapi saum yang dimasukkan oleh Maryam dalam ayat ini ialah aku menahan diri, saum dari sudut bahasa, menahan diri daripada berkata-kata kepada manusia pada hari ini. Ini dua contoh ya. Jadi sama juga sebagaimana bid'ah. Bid'ah dari sudut bahasa ialah sesuatu perkara yang baru. Bid'ah dari sudut bahasa ialah satu perkara yang baru. Dari sudut syariat, baru satu perkara yang baru yang berbanding dengan Al-Quran dan Sunnah. Bila Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, ini sesuatu yang bid'ah yang baik, maknanya sesuatu yang baru berbanding beberapa malam sebelumnya di mana orang solat berpisah-pisah di Masjid Nabi. Beliau tidak bermaksudkan sesuatu yang baru berbanding Quran dengan Sunnah. Sebab Quran dan Sunnah memang Nabi SAW pernah solat tarawih berjemaah. Okey, ini poin penting. Memang Umar sebut ni'mal bid'atu hazihi. Bid'ah yang nikmat ialah ini. Bid'ah yang beliau masukkan ialah sudut bahasa, di mana ianya solat berjemaah di belakang satu imam ni lebih baik berbanding yang sebelumnya di mana mereka solat berpisah-pisah. Umar tidak bermaksud bid'ah dari sudut syariat, kerana dari sudut syariat ianya bukan bid'ah, sebab yang ini ada contohnya daripada sunnah Nabi SAW. Setakat ni okey ke? Sangat penting sebab banyak orang bila dia buat bid'ah hasanah, kita tegur dia mana ada bid'ah hasanah, dia kata Umar kata ada bid'ah hasanah. Who are you to say the companion is wrong? Siapa nak kata, kamu nak kata sahabat Nabi salah? Hadis ni pun sahih Bukhari, memang sahih.
Dan yang berkata tu bukan calang-calang orang, tetapi Umar Al-Khattab, seorang sahabat Nabi yang senior. Dia telah berkata, inilah bid'ah yang nikmat, ataupun inilah sebaik-baik bid'ah. Maka bid'ah yang dimasukkan oleh Umar ialah sudut bahasa, yang ini sesuatu yang baru. Baru apa? Baru berbanding malam sebelumnya di mana mereka solat berpisah-pisah di Masjid Nabi. Ianya bukan yang baru berbanding dengan Quran dan Sunnah, sebab solat berjemaah di belakang satu imam memang memiliki contohnya daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Menarik diperhatikan hadis yang Umar berkata ni'mal bid'atu hazihi dalam Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari lepas letak hadis tu, dia letak hadis ni seolah-olah nak bagi tahu bid'ah yang dimasukkan oleh Umar tu bukan dari sudut syariat. Sebab dari sudut syariat memang ada. Sebab Imam Al-Bukhari dia susun hadis-hadis tu, mula-mula dia letak hadis ni yang Umar berkata ni'mal bid'ah hazihi. Right after that dia letak hadis ni daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi solat keluar jemaah, malam kedua lagi ramai, malam ketiga atau keempat lagi ramai, lepas tu Nabi tak keluar dah. Dia letak hadis tu right below hadis yang ini untuk menunjukkan kepada orang-orang yang membaca Sahih Al-Bukhari bahawa bid'ah yang dimasukkan oleh Umar bukanlah bid'ah dari sudut syariat, tetapi bid'ah dari sudut bahasa. Okey, bagus semua. Ada apa-apa soalan sebelum saya padam? Okey. So, ya dari sudut syariat dia. Kalau dari sudut bahasa tak apa. So dari sudut syariat bahasa ni sesuatu yang kita perlu faham lah, sebab dalam disiplin ilmu Islam, tak saya disiplin ilmu lain pun ada juga. Macam mungkinlah saya tak tahu, tapi dalam disiplin ilmu Islam ni macam tadi kita bincang solat, dari sudut bahasa ialah doa, tapi dari sudut syariat ialah ibadah yang bermula dari takbir sehingga salam dengan semua pergerakan-pergerakannya, lafaz-lafaznya dan syaratnya menghadap kiblat apa semua. Saum menahan diri, dari sudut bahasa bermaksud menahan diri. Dari sudut syariat menahan diri daripada makan, minum dan seks daripada subuh sehingga ke maghrib. Yang korek telinga, korek hidung, titis air mata, selain itu kita tambah. Bukan daripada Quran dengan hadis. Yang orang asma pakai spray ke, yang itu kita tambah. Kalau rujuk dalam Al-Quran tu, puasa ialah menahan diri daripada makan, minum dan hubungan suami isteri daripada fajar sehingga ke maghrib. Okey, ini soalan pertama yang lazim. Yes. Asim, sembahyang is more bahasa Melayu, solat is more from Indonesian. Tapi solat asalnya daripada bahasa Arab. Kalau dalam ayat Quran semua wa aqimus solat, wa aqimus solat. So solat di situ. Sallu kama raaitu sholli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat, sabda Nabi. So solat tu memang bahasa Arab dan digunakan di Indonesia dan kemudian masuk Malaysia. Tapi yang bahasa Melayu asal dia panggil sembahyang. Ya. Bagus juga sebab sembahyang very general. The Christians go to church pun sembahyang. Yang Hindu goes to temple pun sembahyang. So sembahyang very general. Tapi kalau solat faham itu ibadah orang Islam itu. Yes. Solat, yes. Okey, selawat tu plural, solat singular, mufrad. Dia punya plural selawat. Berdoa ya.
Okey, maknanya Allah ada dalam tafsirnya bahawa Allah pun mengurniakan rahmatnya, berkatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberi rahmat, yes. Ya, kenapa, yes. Betul. Okey. So itu soalan pertama. Sebenarnya cover soalan kedua juga, sebab soalan kedua saya nak bincang tentang mereka yang muskil. Apakah istilah dari sudut bahasa, dari sudut syariat. Ya. Sekarang kita dalam masuk yang ketiga. Soalan ketiga yang lazim, perkataan kulu ni. Siapa sini belajar bahasa Arab? Okey, Okey, kulu kalau kita belajar bahasa Arab, dia bermaksud setiap. Tetapi sebahagian orang berkata kulu juga bermaksud sebahagian. Atau juga bermaksud kebanyakan. Most of it, part of it, every part of it. Mereka membuat pembahagian ni supaya mereka nak kata kulu bid'ah tu bukan semua bid'ah tu sesat. Ada saja yang baik. Mula-mula mereka berhujah ada bid'ah yang baik berdasarkan perkataan Umar. Tapi kita jelaskan bahawa yang dimasukkan oleh Umar ialah sudut bahasa, bukan dari sudut syariat. Kemudian mereka berhujah lagi pula bahawa perkataan kulu ni tidak semestinya bermaksud setiap, tapi boleh juga bermaksud sebahagian, boleh juga bermaksud kebanyakan. Dan mereka ada beberapa ayat Quran yang mereka jadikan dalil. Mari kita rujuk ayat tu dan kita semak betul ke kulu ni boleh masuk sebahagian dan kebanyakan. Okey. Ini hadis Nabi riwayat Imam Nasai. Terjemahannya, sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah, yang ini Quran. Dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha tu lah perkara-perkara baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalatin finnar. So M ni muhdatsatin, B ni bid'atin, D dalalah, and nar. Jadi ringkasan lah. Dalalah maksudnya sesat, astray, and nar is api neraka. So the Prophet is mentioning that all the new things compared to the teaching of the Quran and Sunnah is bid'ah. All bid'ah is astray. All astray is in the hellfire. Okay, important to note, bid'ah, new things compared to the Quran and the Sunnah. I'm using a microphone. Quran and Sunnah doesn't talk about microphone, so it is not bid'ah. I'm using a whiteboard. Quran and Sunnah doesn't mention about whiteboard, so it is not in the discussion of bid'ah. But let's say if I were to pray subuh 3 rakaat, that is in the Quran and Sunnah, so it is the bid'ah. Okay, because sometimes people are confused. You want to talk about bid'ah but you drink Milo. You are use fork and spoon. I fly aeroplane. You are doing bid'ah. You should be riding camel. Okay, because they only look at this hadith over here. They start from here, they finish here. They quote this hadith, kullu bid'ah dalalah, kullu bid'atin dalalah. So they say everything that is new is astray. How come everything is new astray? Because some things that are new, which is good. Smartphone is good because we can read the Quran from the phone. We have the prayer time for the phone, and we can check the Qiblat direction from the phone. It is not a bad thing. But if you look at the complete hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we know when he is talking about bid'ah, he's talking bid'ah that goes to astray. He's talking to new things compared to the Quran and the Sunnah. And the Sunnah of the Prophet also is divided into two. Sunnah that is part of religion, and Sunnah he as a Prophet, as a normal human being.
So he as a prophet, he likes to wear jubah. I don't wear jubah, so that is not part of bid'ah. Okay? He as a prophet, he likes to eat lamb, let's say. So I eat chicken, so it's not bid'ah, because that is part of his sunnah as a normal human, and we also as normal human. But when he says certain things, you are supposed to zikir so and so, but we change to some other zikir, then it comes to the bid'ah. Okay? Okay, welcome. Okay, now we are talking about kullu. Does it mean everything, part of it, or most of it? Okay. Let's refer to the Quran. Okay, hujah mereka yang pertama, surah Al-Ahqaf, surah nombor 46, ayat 24 dan 25. Sister, you have a smartphone? I have, but I don't use. Okay, later you download Quran app. Then you can see, you can choose whichever translation that you like. Then easy to refer. Or it's only Bibles here. That used to be Quran before. It's okay. You just take note, go back, you can check. Okay, pertama surah Ahqaf, surah nombor 46, ayat 24 hingga 25. Ayat ini Allah SWT menceritakan tentang kaum Ad. Apabila mereka melihat awan menuju ke lembah mereka, ke wadi mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan membawa kami hujan. Mereka gembira tentangnya. Akan tapi Allah berkata, tidak, bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha azabun alim. Tapi itulah azab yang mereka minta disegerakan, angin yang dalamnya terdapat azab yang pedih. Ayat seterusnya Allah berfirman, tudammiru kulli syai'in. Angin itu menghancurkan kulla syai'in, setiap sesuatu, bi amri rabbiha, dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan kecuali tempat tinggal. So mereka berkata, dalam ayat ini Allah mengatakan angin tu menghancurkan kulla syai'in, setiap sesuatu. Tapi bumi masih ada. Penduduk di tempat-tempat lain masih ada. Langit masih ada. Jadi kullu di sini bukanlah bermaksud setiap, tetapi sebahagian. Mereka berhujah. Ayat ini menggunakan perkataan kulla syai'in, setiap sesuatu. Namun mereka berkata, tak adalah semuanya musnah, lain-lain ada lagi. Kita pula menjawab bahawa kullu dalam ayat ini, kulla dalam ayat ini tetap bermaksud setiap sesuatu, hanya ianya selari dengan perbicaraan ayat. Setiap sesuatu tu merujuk pada kaum Ad dan segala milik mereka, orang-orangnya, harta benda mereka, tanaman mereka, ternakan mereka, kecuali kesan-kesan tempat tinggal mereka. So kulla ni tetap bermaksud setiap, tapi setiap itu merujuk kepada kaum Ad dan apa yang mereka miliki. Kulla di sini tidak bermaksud sebahagian. Boleh sister? Sister BM okey ya? Okey. Ayat kedua, mereka juga berhujah dengan surah Qasas, surah nombor 28, ayat nombor 88. Surah nombor 28, ayat nombor 88. Di mana Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Maknanya di hari akhirat tu nanti, setiap sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Sekali lagi ayat ni menggunakan perkataan kullu. Allah berfirman akhirat kelak setiap sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Maka mereka berkata, takkan semua binasa, sebab syurga masih ada, neraka masih ada, para malaikat yang nak jaga syurga dan neraka masih ada, titian sirat masih ada. So bukanlah semuanya musnah. Lalu mereka berkata kullu dalam ayat ini bermaksud sebahagian. Maka dijawab bahawa kullu dalam ayat ini
tetap bermaksud setiap. Dan ayat ini sebenarnya ditafsirkan oleh sebuah ayat yang lain. Sebab Al-Quran ni satu ayat saling menafsirkan antara satu sama lain. The Quranic verses, it explains each other. So this verse is explained by another verse. Ayat 26 dan 27 surah Ar-Rahman. Ayat 26 dan 27 surah Ar-Rahman, surah nombor 55. Di mana Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang di atasnya akan musnah. Di atas apa tu? Di atas bumi. Sebab apa? Di hari akhirat kelak, memang bumi ni dan semua di atasnya akan musnah. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Dan tetap kekallah wajah Tuhan kamu yang maha agung dan maha mulia. So kullu dalam ayat tadi, surah Qasas 88, ditafsirkan oleh ayat Ar-Rahman ini 26 dan 27, bahawa maksud kullu ialah setiap yang ada di bumi ini. Bukannya semua termasuk syurga, neraka, titian, sirat, padang mahsyar apa semua tu. Okey? Jadi saling menafsirkan. Maka sekali lagi, kullu tetap bermaksud setiap dan bukannya sebahagian ataupun kebanyakan. Okey, last. Surah Al-Anbiya, surah nombor 21, ayat nombor 30. Kalau saya laju sangat, boleh bagi slow down. Okey. Surah Al-Anbiya, surah nombor 21, verse number 30. Okey, Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ hayyin afala yu'minun. Kami menjadikan daripada air setiap sesuatu yang bernyawa. Apakah kamu tidak mahu beriman? Maknanya everything that is alive, Allah created from water. So, everything, kulla, everything that is alive, Allah created from water. However, the Prophet SAW in his hadith, Sahih Hadith has mentioned, hadis Sahih Muslim, malaikat dicipta daripada cahaya. Jin dicipta dari api yang menyala-nyala, flaming fire. Angels are created from light. Jin are created from flaming fire. While Adam, man, has been created from something that has been mentioned, that is in the Quran, that is from daripada tanah, from the soil. Kan ada contradiction. Tadi ayat Quran berkata, kullu, setiap sesuatu, everything is created from water. Everything that is alive created from water. But in another hadith, the Prophet said, angels are created from light. Jinn is created from flaming fire, and Adam is created from soil. So now, how do we explain this? That looks like a contradiction. Quran says, kullu, everything created from water. But now the Prophet is saying, these three, angels, jinn and Adam, created from something other than water. So how do we reconcile? Or is it kullu main part of it? Yang ketiga ni saya tanya pula. Nanti saya cakap je ada yang mengantuk ni. Kan macam ada percanggahan kan? Tadi ayat Quran kata Allah berfirman, Allah mencipta semua yang hidup ni daripada air. Kemudian Nabi pula, hadis sahih, Nabi pula menerima wahyu daripada Allah. Nabi memang dia tahu malaikat cipta daripada apa-apa. So Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat dicipta daripada cahaya. Bukan air. Okay, jin dicipta daripada api yang menyala-nyala, dan Adam daripada tanah. Macam mana ni? Adakah kullu dalam ayat tadi tu bermaksud sebahagian? Maknanya only part that is living is created from water. Others are created from light, fire and soil. Jeng. Tapi ini apa asal penciptaan? Bertanyalah sebelum ditanya. So kullu bermaksud sebahagian ke? Okay, the explanation is all these
all the living creature that Allah created, they have a same base ingredient, which is water. And then every living thing that Allah created, they have their own special ingredient, which is angels is light, jin flaming fire, we from the soil. Semua yang Allah cipta ni ada satu kandungan asas yang sama, iaitu air. Semua, yes, termasuk malaikat. Sebab Allah sebut kulu. Dan setiap makhluk ni pula ada bahan yang istimewa untuk mereka saja. Yang ini malaikat daripada cahaya, jin daripada api menyala-nyala, manusia daripada tanah. Yang ini asal penciptaan. Macam mana dia punya komposisi di sudut kimia ke apa ke, kita tak tahu. Sebab kita ni pun daripada tanah. Tapi tengok tak ada macam tanah pun. Letak benih pokok tak naik kan. So itu penjelasannya. Maka kulu di sini tetap bermaksud setiap dan bukannya sebahagian. Okay, kembali kepada hadis Nabi SAW. So kulu tetap bermaksud sebahagian. Tetap bermaksud setiap, bukan sebahagian. Because those who wanted to do bid'ah, they know of this hadis. So they want to change the meaning. So they say kulu doesn't mean everything, but it means part of it or most of it. So I can do certain bid'ah, it's okay, as long as I think it is good. That's why they want to reinterpret the hadith. First they want to reinterpret that bid'ah, part of it is good, by the saying of Umar. But now we have explained Umar, what he meant was linguistically, not dari sudut syariah. Okay, then they go second way. Okay, now we reinterpret kulu is not everything but part of it. Then they gave a few verses of the Quran as a proof. But now we have explained those verses, kulu is still mean everything and not part of it. Ya, setiap, yes. Yes. Tak ada yang kita macam kita kupas tadi, semuanya tetap bermaksud setiap. Yes. So that means when it comes to bid'ah, then there will become to what part of it and most of it. No, when it comes to bid'ah, everything is wrong. How we want to differentiate when the proper or the... Okay, we come to that later. Now we still stick to the Prophet hadis first. Okay, macam ayat-ayat tadi tu, semua kulu yang kita bincang tu maksudnya setiap. Maknanya setiap yang dimiliki oleh kaum Ad itu binasa. Setiap yang di bumi ni binasa pada hari akhirat kelak. Setiap makhluk ni ada satu ingredient yang sama, iaitu air. Tapi makhluk yang berbeza ada ciri, ada ingredient, ada kandungan dia yang istimewa. Cahaya ke, api ke apa ke. So kulu tetap bermaksud setiap. Okay, boleh padam Next question. Yang ini ni ke? Oh tak, ini saya explain tadi masa zaman Umar Al-Khattab. Pada malam Ramadan, yang ini sebenarnya merujuk pada Masjid Nabi. Okey, pada malam Ramadan mereka solat tarawih, ada yang secara individu, ada yang secara jemaah tapi kumpulan kecil-kecil. Lalu Umar kata, aku nak himpunkan semuanya dalam satu jemaah di belakang satu imam. Ini maksudnya satu imam dan satu jemaah. Yang ini ni dia jemaah kecil-kecil, 3 orang, 5 orang, 7 orang gitu. So apa yang Umar buat tu sebenarnya bukanlah bid'ah, sebab zaman Nabi dulu pun solat jemaahnya seperti itu. Okey, soalan seterusnya, macam sister kata, macam mana kita nak tahu bid'ah tu baik ataupun tak baik? Okey. Antara yang telah berkata adanya bid'ah ni terbahagi 2, baik yang tak baik, ialah Imam Syafi'i sendiri.
Okay, Imam Syafi'i, the great scholar, who passed away 204 Hijrah. Alright, just 200 years after the Prophet, he said that bid'ah is divided into two. Okay, let's read his exact words. Pertama, apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dengan sanadnya dalam kitab Hilyatul Awliya. Okay, berkata Harmalah. Harmalah ini salah seorang anak murid senior Imam Syafi'i. Imam Syafi'i banyak anak murid, tapi di kalangan mereka tu ada beberapa yang dipanggil anak murid senior sebab mereka ni yang meriwayatkan kata-kata Imam Syafi'i ataupun menuliskan kata-kata Imam Syafi'i. So di sini Harmalah dia meninggal dunia 243 Hijrah. Dia berkata, Sami'tu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Aku mendengar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yaqulu, dia berkata, al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu terbahagi dua. Is divided into two. Bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji, wa bid'ah mazmumah, dan bid'ah yang tercela. Fama waqafa sunnata fahuwa mahmudun. Maka apa yang selari dengan sunnah, maka ianya terpuji. Wa ma khalafa sunnata fahuwa mazmumah, dan apa yang menyelisihi. How do you say selisih in English? Konterangan, contradict. Bertentangan, contradiction. This one not parallel. Okay, unparalleled. Okay. Okay. What is different lah, sebab khalaf ni beza perkataannya. So apa yang berbeza? What is different? Ma khalafa sunnata fahuwa mazmumah. What is different from the sunnah of the Prophet, then it is mazmumah, tercela. Tercela tahu? Okay, how to say English? Okay, something that is bad. Alright. And Harmalah said that Imam Syafi'i berhujah dengan kata-kata Umar Al-Khattab fi qiyami Ramadan, dalam malam Ramadan, ni'matil bid'atu hayya, bahawa inilah sebaik-baik bid'ah. Okey, jadi kita kupas sikit sini. Imam Syafi'i berkata bid'ah itu terbahagi dua. Pertama, bid'ah yang selari dengan sunnah. Inilah bid'ah yang terpuji. Timbul soalan, kalau benda tu selari dengan sunnah, kenapa nak panggil bid'ah yang terpuji? Panggil sunnah dah lah. Kan? Imam Syafi'i berkata, fama, maka apa yang selari dengan sunnah, maka ianya bid'ah terpuji. Tapi kalau dah selari dengan sunnah, panggil sunnah lah. Kenapa panggil bid'ah terpuji pula? Boleh faham soalan saya tu? So jawapannya? Jawapannya yang di bawah tu. Bila Harmalah sendiri cerita bahawa Imam Syafi'i dia berhujah dengan kata-kata Umar Al-Khattab tentang solat pada malam Ramadan, inilah sebaik-baik bid'ah. Maka bid'ah hasanah ataupun bid'ah mahmudah yang dimasukkan oleh Imam Syafi'i ialah satu perkara yang asalnya sunnah, kemudian hilang kejap, lalu orang buat balik. Maka itu sebenarnya bid'ah hasanah di sisi Imam Syafi'i. It is a sunnah that originally done by the Prophet, and then somehow or other it got lost, and then it started again. That is what started again is like something new, bid'ah, but bid'ah yang terpuji ataupun bid'ah yang bagus. Yang macam kes Saidina Umar tu. Macam kalau kes kita ni, saya bagi contoh. Kalau di Malaysia ni sangat famous, kalau nak solat kena baca lafaz usalli fardu isya'i arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Sambil takbir kena baca pula terjemahannya. Allah, sengaja aku solat isya' 4 rakaat tunai kerana Allah. Okey, itu yang biasa. Lalu tiba-tiba ada orang tu dia nak semayang, dia tak mahu sebut semua tu. Yang usolli dalam Arab tak nak sebut,
Yang lafaz dalam bahasa pun tak nak sebut. Sebab dia kata Nabi tak ajar semua tu. Yang Nabi ajar innama a'malu binniat. Sesungguhnya amal itu tidak lain berdasarkan niat. Dan aku tahu aku nak sembahyang isyak sekarang ni. Dia pun Allahu Akbar terus start. This is betul sebagaimana sunnah Nabi. Dan kita boleh kata ini bid'ah mazmumah. Sebab apa? Ianya telah sekian lama hilang. Orang dah biasa dengan lafaz semua. Lalu tiba-tiba ada orang menghidupkan kembali sunnah Nabi, di mana solat itu bermula terus dengan Allahu Akbar. Tak payah lafaz. Can you understand? Okay, tak apa. Okay, during the time of the Prophet, when a person wants to pray, he straightway go Allahu Akbar and pray. Somewhere in the Middle Ages, people have started to make rules that when they want to pray, they have to read so and so lafaz, usolli, fardu subhi. Okay. But then, when this person says, no, I'm not going to read all that, I'm going to follow what the Prophet did, I'm going to straightway Allahu Akbar. So what he is doing is in line with the sunnah of the Prophet. But it is something new compared what he did before this. So what he did now dari sudut bahasa is bid'ah mahmudah. Okay, bid'ah mahmudah, apa yang selari dengan sunnah Nabi SAW. Okay, dari satu aspek macam bid'ah sebab something new compared what he did before this. Oh, saya pun sendirilah dulu belajar agama kan, baca lafaz niat panjang-panjang apa semua. Lepas tu bila belajar tak payah sebenarnya. Okey, jadi saya pun dah tak baca. Maka saya pun melakukan satu bid'ah mahmudah. Satu perkara baru yang baik. Perkara baru itu baik kerana ianya selari dengan sunnah Nabi SAW. Bukan saya buat satu ibadah yang sendiri-sendiri baru, kemudian saya kata bid'ah hasanah, kemudian saya kata, Imam Syafi'i membahagikan bid'ah pada dua. Ada yang baik, ada yang tak baik. That is wrong. Apa yang Imam Syafi'i masukkan dengan bid'ah hasanah itu, ataupun bid'ah mazmumah yang terpuji, sesuatu yang baru berbanding sebelumnya, tetapi selari dengan sunnah Nabi yang asal. Okay kan? Because I don't want them to make it a habit. I see like, this is something I'm not sure whether I'm doing right or wrong. Okay. Yes, correct, yes. To tell them not to kiss your hands, yeah. Because they have the habit of then they put. They don't kiss, they put your nose on it. So is that wrong for me to tell them? Yeah, it's correct for you to tell them, yeah. Just salam biasa saja. Okey ke bid'ah mahmudah di sisi Imam Syafi'i? Satu contoh lain ya. During the time of the Prophet, sinilah. When the Prophet finish praying as the imam, he will turn and face the jemaah. Nabi SAW bila jadi imam, dah habis solat, baginda pusing menghadap ke jemaah. Di tempat saya, beberapa surau di situ yang saya pergi, kebanyakan imamnya, bila dah habis solat, dia tetap menghadap kiblat. Dia tidak pusing menghadap ke jemaah. Di tempat lain saya tak tahu, tapi beberapa surau di kawasan perumahan saya tu, imamnya tak nak pusing. Okay. Hikmah imam pusing tu, untuk menunjukkan kepada orang yang baru sampai, solat jemaah sudah habis. Sebab dia ingat, imam tengah baca at-tahiyat akhir tu, sempat lagi. Padahal dah habis dah. So hikmah imam pusing tu antaranya orang yang baru sampai, dia tahu solat jemaah sudah pun berakhir. Tapi sekarang ini kebanyakan tempat saya pergi, imamnya tak nak pusing. Lalu tiba-tiba imam di surau tu, dia decided nak pusing ikut sunnah Nabi. Okey, dia decided tu pusing. Itu yang dimasukkan oleh Imam Syafi'i sebagai bid'ah mahmudah. Sesuatu yang baru, sebab lazimnya sebelum ni imam-imam tak nak pusing, tetapi selari dengan sunnah, sebab ianya selari dengan sunnah Nabi SAW.
So yang penting di sini, betul bahawa Imam Syafi'i membahagikan bid'ah kepada mahmudah dan mazmumah, terpuji dan tercela. Tapi yang beliau maksudkan sebagai terpuji itu ialah bid'ah yang selari dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan beliau berhujah dengan kata-kata Umar sendiri tadi, inilah sebaik-baik bid'ah. Maka bid'ah mahmudah yang dimasukkan oleh Imam Syafi'i ialah satu perkara yang asalnya merupakan sunnah Nabi, kemudian ianya hilang, masyarakat dah tak buat dah, tiba-tiba ada orang buat, maka itulah bid'ah mahmudah yang dia masukkan. Bukannya seseorang itu buat satu amalan yang baru, majlis tahlil malam pertama, ketiga, ketujuh, ke-40 dan setiap ulang tahun, lalu dia berkata ini mazhab ini bid'ah hasanah, Imam Syafi'i bahagikan bid'ah hasanah macam ni. Itu dusta di atas nama Imam Syafi'i. Okey. Beberapa yes. Biar doa lah. Asalnya yang saya baca, orang yang buat lafaz tu untuk orang yang dirinya selalu ragu-ragu. So ragu-ragu, dia kata if you are always not sure of yourself, just say before you start your prayer, this is my isyak prayer, Allahu Akbar. Sebab setengah orang dia selalu was-was. Jadi ulama tu berkata, okey, untuk kes spesifik kamu ni, kamu kata inilah solat isyak aku, dan Allahu Akbar. Inilah solat subuh aku, inilah puasa Ramadan aku, Allahu Akbar. Tapi lambat yang perkataan pendek tu jadi makin panjang. Kemudiannya bukan untuk orang was-was saja, semua orang yang biasa pun kena baca juga. Jadi menjadi satu kewajipan. Dia memang dia duduk di luar solat, tapi apabila dia ikat menjadi salah satu syarat solat, maka telah menjadi satu pakej solat. Padahal pakej solat itu tak ada dengan lafaz-lafaz tu. Kena pula kalau orang tu dia nak semayang jamak dan kasar. Panjang betul lafaznya tu. Saya dulu bila mula-mula kerja pilot, mula-mula nak solat jamak dan kasar, dalam poket ada satu buku nota kecil. Lafaz niat. Jamak dengan kasar. Lepas tu ada apa? Jamak takdim, jamak takhir, apa semua tu kan. Bila nak semayang je, uniform ada poket, ambil buku nota kecil, macam buku 35 tu. Usalli fardu tu simpan balik. Allahu Akbar. Panjang sangat, memang tak hafal. Lama-lama dah hafal, alhamdulillah. Kemudian macam di surau ANRR highway ada poster lafaz jamak tu. Katakan dia nak semayang kiblat ke situ. Poster kat belakang. Saya pernah nampak ada orang nak solat, dia baca tu usalli fardu panjang tu. Allah, alamak sangkut balik. Dia baca oleh tu. Sangat-sangat menyusahkan. Nabi tak ajar pun macam tu. Saya dulu pun macam tu kan, tapi saya buku nota dalam tu. Zaman tu tak ada smartphone lagi. Kalau ada smartphone tengok phone lah pula. Zaman tu buka simpan balik. Allah, baca cepat. Dulu pun saya begitu kan. Tapi bila kita belajar, sebenarnya tak payah. Belajar, sebenarnya satu kesalahan. Sebab kita telah mewajibkan sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak wajibkan. Telah masuk dalam kategori bid'ah. Sebab orang kata benda ni di luar solat, apa kau bising-bising? It is not the prayer itself, it is something outside the prayer. But when something outside of the prayer is tied to the prayer, it becomes part of the prayer. Asalnya usolli ni semua di luar solat, tapi diikat menjadi salah satu syarat solat, maka ia telah menjadi sebahagian daripada solat itu sendiri. Maka telah masuk dalam kategori bid'ah yang dilarang. Practice it. Because to me, everything I explore is every Khamis we have to read it. Okay. I don't go. So sometimes you think why you don't come. Because I don't know how to read Quran, and I don't know to stay there. You are reciting, and I don't know where and where. Okay.
Mazmumah. Oh, mahmudah. Okay. Alright. So, what the Prophet ﷺ taught us to read during the night, malam Jumaat? Yes, surah Kahfi. So, when we do something different, it is become bid'ah. Okay. The other part that is bid'ah, it is because Allah SWT have given us the Quran with 114 verses. Who are we to say, I'm going to read this verse only? What happened to the rest 113? Allah SWT memberi kita 114 surah dalam Quran, dan kita nak kata surah ni saja saya nak baca. Kenapa dengan 113 surah yang lain tak nak baca? Okay. Berbeza kalau Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam ada menerangkan, when the Prophet himself has said so and so surah has so and so benefit, has so and so advantage in a authentic hadith. For example, surah Al-Fatihah or surah Kahfi, or the last two surah, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas, or certain verse, ayat kursi, verse 255 or surah Al-Baqarah. That is authentic hadith. Then if I want to read surah Al-Fatihah only, then it is okay, because the Prophet has said he has so and so advantage. Ada sekian-sekian fadilat. Okay, for example, another is the last two verse of surah Al-Baqarah. Amana Rasulu bima. Okay. So if I were to do that because the Prophet said so, then it is okay. But when a person wants to read certain surah, certain ayat, without the Prophet telling so, that surah, that ayat has some special advantage, then it comes part of the bid'ah. Mazmumah. Okay. Then people will ask, what's wrong with reading the Quran? Apa salahnya saya nak baca Quran? Lagi bagus daripada buat benda-benda lain. Kita kata, yang salah bukan pada baca Quran, yang salah pada mengkhususkan satu surah daripada sekian-sekian surah. Kalau you nak baca mana-mana surah, silakan. Tapi kenapa you khususkan? So, bid'ah tu terletak pada mengkhususkan satu surah daripada lain-lain surah. People will say, what's wrong? I want to read the Quran. We tell them, the wrong part is not reading the Quran, but the wrong part is you only focus on surah Yasin. Whereas Allah has given us 114 surah, why you only read one surah and you disregard the other surah? Okay. And then number 2, for Friday, the Prophet taught us to read surah Kahfi. Surah Kahfi very long, about 4 times from surah Yasin. But never mind, you read half malam Jumaat, half in the morning, half afternoon while waiting for azan Jumaat. By that time finish lah dah. Nak baca sekaligus memang panjang. Okay. So, okay, that's about surah Yasin. Yang tahlil. Tahlil sama juga, sebab kematian ini satu yang termasuk dalam Quran dan Sunnah. Dan Nabi telah ajar, bila orang mati kita buat apa? Kita kafankannya, kita mandikannya, mandi dulu, kafankan, kebumikan, dan kita doakan dia agar diberi ketetapan menghadapi soal jawab dalam kubur. Itu habis. Selepas tu, kalau kita nak bersedekah kemudian beri atas nama dia, boleh. Tapi apa yang kita lakukan, adanya satu package. Malam pertama, ketiga, ketujuh, ke-40 dan setiap ulang tahun, baca surah Yasin, sekian-sekian zikir, sekian-sekian doa dan makan. So salahnya tu bukan pada baca Al-Quran, bukan pada zikir, tetapi mengkhususkan malam pertama, ketiga, ketujuh, ke-40 dan setiap ulang tahun untuk buat amalan-amalan itu. Sebab bila kita tegur orang benda ni bukan sunnah, mereka berkata, when we say this majlis tahlil is not from the sunnah of the Prophet, they will say we are reading the Quran. We are reading tahlil, la ilaha illallah. The Prophet say the best zikir is la ilaha illallah. We are reading doa. The Prophet says that doa anak soleh kepada ibu bapanya. Yeah, we are not talking about that. We are talking about you making it a special day. The first day, the third day, the 7th day, the 40th day, and the 100th, or some they say 100, some first anniversary. Every anniversary to do that in the package. That is the one that is wrong. Unless the Prophet teaches us to do it.
Okay, okay. Aha. But I don't follow Al-Fatihah. Because people, they have a habit of Al-Fatihah. They don't say Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un and Al-Fatihah. Yes. Actually, I'm quite Mhm. do we have to recite the Al-Fatihah or we just put Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un and Allahumma So what you did is the right one. That is the teaching of the Prophet. What the most of Malaysian do, Al-Fatihah, is the bid'ah yang mazmumah. Sebab Al-Fatihah is the first verse of the Quran. It means pembuka, opening. It is opening of the Quran, not opening for everything. Some people open event. Some people open majlis dengan Al-Fatihah. Tapi when people die, we are not supposed to open anything. Okay, they say they want to read Al-Fatihah and they want to sedekah the pahala. Okay, if you want to do that, go ahead. There is a differences among the scholar whether you read the Quran and then you give the pahala. Does it benefit the dead or not? Never mind. Benefit of the doubt, we say there's benefit. But you don't have to write on your WhatsApp Al-Fatihah. Most of it, they write Al-Fatihah but they never read. If they read, they didn't say, Ya Allah, jika dalam bacaan aku ini ada kebaikan, ingin aku hadiahkan pahalanya kepada si fulan. Okay, they just write Al-Fatihah. Or in the Facebook or in the Instagram. Somebody said, my father passed away. They put in the comment, Al-Fatihah. Right? What is right is what you say, Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Semoga Allah mengampuninya dan merahmatinya. That is what the Prophet teach. It is not Al-Fatihah. So Al-Fatihah is part of the bid'ah because it is something new compared to the Quran and Sunnah. Al-Fatihah itself, it is verse of the Quran, it is surah of the Quran, but it is used at the wrong place. Yeah. Yes. Mm-hmm. So, like, is the what from they are quite famous ustaz also. So how, like for me, I want to tell to my some Muslim friends or my non-Muslim family or friends. Okay. Okay. The differences, because definitely I cannot give them complete. Yes. It is you against the famous Ustaz. Yeah. Okay. Okay, you can quote them verse 59 from Surah An-Nisa. Okay, Surah An-Nisa is Surah number 4. Verse number 59. Later get home, you can check. Okay, where Allah Subhanahu wa taala said, Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Zalika ta'wil ahsanu ta'wila. O you who believe, obey Allah, obey the messenger and those who have authority among you. Okay, in this case, the ulama or the ustad is the one that have authority among us. Fa'in tanaza'tum fi syai'in, but if you differ in anything, return the matter to normal ustad, Quran and the Sunnah. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Okay, earlier Allah said, obey Allah, obey messenger, but the people among the authority among you, there's no the word ta'at no more there. That means obedient to those who have authority among us is in condition when they give us something that is in line with the Quran and the Sunnah. But very important, Allah Subhanahu wa taala said then, fa in tanaza'tum fi syai'in, if you differ, if you dispute after that regarding anything, faradduhu ila, no more ustaz, no more ustazah, ila Allah wa rasulih. Okay, return the matter. So now we are dispute. We read Al-Fatihah or we read Inna Lillah. Al-Fatihah, famous ustaz say, always come out in the TV. Big serban, and then got one selendang gantung here. Got angle, got pin one.
cakap pun pandai, tak pakai t-shirt macam ni mah. Okay, or you will return to Allah or the Rasul. And the Prophet teaches us, inna lillah. Allah SWT also mentioned in surah Al-Baqarah, inna lillah. So that is the verse. So you say we are in dispute here, I'm going to return this matter to Allah and the Prophet, which they taught us to read inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Either in this matter or any other matter. Okay. So in Islam, it is not that because that particular ustazah is very famous, celebrity, call them for talk in masjid, must give them 2,000 ringgit. Kini give them 100 ringgit, they won't come. Sebab dia sudah famous, sudah besar. Tapi whatever he or she teach, you still check with the Quran and the Sunnah. Okay. Tadi bid'ah dari sudut Imam Syafi'i, ya. Ada satu lagi kata-kata Imam Syafi'i. Daripada Rabi' bin Sulaiman. Al-Rabi' bin Sulaiman, seorang lagi anak murid senior Imam Syafi'i, meninggal dunia 270 Hijrah. Beliau berkata, qala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, al-muhdatsatu minal umuri dirbani. Perkara-perkara baru dalam urusan agama ni terbahagi kepada dua. Ahaduhuma ma uhdisa yukhallifu. Satu daripadanya apa perkara baru yang menyelisihi kitab Allah, atau sunnah Rasulullah, atau asar, the saying of the Prophet, atau ijma', consensus of the umat. Fahazihi la bid'atu dalalah. If it contradicts any one of these four, it is bid'ah dalalah. Wasani, the second bid'ah, ma uhdisa minal khairi. Perkara baru yang baik, la khilafa, doesn't contradict, tidak menyelisihi, fihi liwahidin min haza, tidak menyelisihi satu pun daripada empat perkara tadi. Fahazihi mahmudatun, maka itulah perkara baru, ghairu mazmumah, yang tidak tercela. Ataupun maksud lain, bid'ah yang baik. So Imam Syafi'i berkata, kalau ada sesuatu perkara baru itu menyelisihi Al-Quran, atau sunnah, atau asar sahabat, atau ijma', maka ianya bid'ah dalalah. Kalau ianya selari salah satu daripadanya, maka ia bukan bid'ah dalalah, bukan bid'ah mazmumah. So now he has given us the criteria on how to check something that is new, whether it is dalalah or good. Okay, Mahmudah. For example, recently we have the celebration of Maulid Nabi. Okay, many people talk about it. Some say it is bid'ah hasanah. They say they know, yes, during the Prophet there's no such celebration. During the time of the companion there's no such celebration. During the time of the early generation there's no such celebration. But they say it is okay, it is bid'ah hasanah. So now let us check if it is true bid'ah hasanah according to the criteria of, we in Malaysia is mazhab Syafi'i. Okay, we are not talking about Ibn Taymiyah. We are not talking about Muhammad Abdul Wahab. Okay, we are not talking about Imam Malik. We are talking about Imam Syafi'i himself. So based on the criteria that he gives us, let us check if the celebration of Maulid, it is something hasanah or dalalah. Okay, he says, check based on the Quran, Sunnah, saying of the Prophet, asar, or the consensus. Okay, first of all, if you refer to the Sunnah, in the hadith of Bukhari, the Prophet ﷺ said, you people for sure will follow the steps of those people before you. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. A bit, then a lot. How to say English, correct? Okay. Okay, kalian nescaya akan mengikuti umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga kan jika mereka masuk dalam lubang biawak, they are doing something really bad, you will follow them. The companion asked, is it the Jews and the Christians?
The Prophet said, who else? Maksudnya memang mereka itu. Okay. So this hadith, the Prophet ﷺ is warning us not to follow their footsteps in terms of religion. Okay. So now, among the Christians, they are the first to create this Christmas celebration where they celebrate 25th December as the day they believe Jesus was born. Even though among the Christian scholars, they differ on the exact date when Jesus is born. Okay, tarikh 25 Disember itu di kalangan sarjana agama Kristian sendiri, testing. Okey, di kalangan sarjana Kristian sendiri, mereka berkata tidak ada bukti sahih. Testing 1, 2, 3. Okey, jadi mereka yang beragama Nasrani, Kristian, menyambut hari Christmas sebagai hari kelahiran Jesus, sekalipun mereka sendiri tidak ada bukti bahawa Jesus dilahirkan pada 25 Disember. Tapi apa yang penting, perbuatan menyambut kelahiran ini adalah daripada agama Kristian. Dan Nabi SAW telah pun memperingatkan kita, melarang kita daripada mengikuti mereka. Tapi we are doing exactly as what they did. They celebrate the date they believe Jesus was born. So we also celebrate the date we believe the Prophet Muhammad was born. Because the date 12 Rabiul Awal is only one date among many other dates. Because the scholar differ what is the exact date Prophet Muhammad was born. During the time the Prophet Muhammad was born, there was no calendar. People don't write. People don't celebrate every day, every year. That's why they don't know. Ada banyak tarikh. Salah satu daripadanya ialah 12. So kita sebenarnya telah mengikuti langkah-langkah orang Kristian sebenarnya. Dan ini telah pun dilarang oleh Nabi SAW. So, kalau ikut kriteria Imam Syafi'i tadi itu, menyelisihi sunnah Nabi. Kedua, dalam hadis Sahih Muslim, Nabi SAW ditanya tentang berpuasa pada hari Isnin. Nabi berjawab, kerana hari Isnin itu hari aku dilahirkan, dan hari Isnin itu hari aku diutus, diangkat menjadi Rasul, ataupun wahyu pertama diturunkan, ya Iqra' apa semua itu, it is on Monday. So kalau kita sayang Nabi, kita cinta Nabi, kita meraihkannya bukan pada setiap 12 Rabiul Awal sekali setahun, tapi pada hari Isnin setiap minggu sepanjang tahun, sekadar yang mampu. Ada beza di sini. Because kalau kita celebrate birthday sekali setahun, kita follow the Christians. But what the Prophet telling us is every Monday kita puasa sunat. Puasa sunat Isnin. Dan bukan Isnin sekali setahun. Isnin setiap minggu, maknanya 52 kali setahun. Sekadar mana yang mampu. Dan berpuasa ini something yang totally different daripada perayaan. Perayaan makan-makan, sembelih, tumbang lembu, kambing apa. Puasa tak? Kita puasa. Sebab tu pada hari perayaan Islam, Hari Raya Aidilfitri, Aidil Adha, kita dilarang berpuasa. Hari Jumaat pun hari perayaan kecil bagi umat Islam. Kita dilarang untuk sengaja puasa pada hari Jumaat. Nabi SAW bersabda, jangan kamu mengkhususkan malam Jumaat untuk solat malam, dan jangan kamu mengkhususkan hari Jumaat untuk puasa. So puasa dan perayaan something totally different. So kalau kita nak follow sunnah the Prophet, kerana kita sayang, dan kita puasa hari Isnin.
Lusa insyaAllah. Okay? Bukannya sambut setiap sekali setahun. Khamis also by the Prophet, so he said that amalan-amalan kita akan diangkat pada hari Isnin dan Khamis. Dan aku suka amalan aku diangkat sementara aku sedang berpuasa. In the authentic hadith, the Prophet says that our records of the good deeds that we do will be raised to Allah every Monday and Thursday. And I like that my records are raised while I am fasting. So Monday, okay, and also Thursday. So Monday have 3 benefit actually. Our records are raised, the Prophet is born, and it is the day that he is appointed as the Prophet of Allah. Okay, jadi sudah pun menyelisihi. Tak masuk pun dalam kategori bidah hasanah Imam Syafi'i. Tadi apa tadi lagi? Menyelisihi ijma'. Okay, ijma' kalau Imam Syafi'i 204 Hijrah, ijma' tu maksudnya generasi salaf. Ijma' generasi salaf tidak menyambut Maulid Nabi. So Maulid ni kalau ada orang kata bid'ah hasanah, kita kata tak betul. Bid'ah hasanah di sisi Imam Syafi'i ialah so and so kriteria, which is tidak menepati kriteria itu. Mazmumah. Mazmumah boleh, dolalah boleh. Kadang dia orang sebut qabihah pun boleh. So kita kena berhati-hati sebab banyak sangat orang sekarang ni buat benda bid'ah, lalu dia kata ini bid'ah hasanah. Lalu dia kata Imam Syafi'i yang telah membahagikan bid'ah kepada 2. Mereka cuba sandarkannya kepada Imam Syafi'i. Padahal dia, Imam Syafi'i bahagikan kepada 2, tapi bid'ah hasanah yang dimasukkan oleh Imam Syafi'i sangat berbeza dengan apa yang kita masukkan sebagai hasanah. We take the label and we put something else. Macam kita ada sos tomato, kita ambil dia stiker, kita letak botol kicap. Sos tomato punya stiker, kita buat kat botol kicap. Dan kicap ni kita kata sos tomato. Padahal lain. Ya, so betul Imam Syafi'i membahagikan bid'ah kepada 2, tetapi bid'ah hasanah ataupun bid'ah terpuji yang dimasukkan oleh Imam Syafi'i sangat berbeza dengan apa yang kita maksudkan. Tak kisah yang sebut tu ustaz famous atau tidak. Sebab sekarang ni kita sedang membaca kata-kata sebenar Imam Syafi'i itu sendiri. Okey? Tidak. Sebab kita puasa mesti kerana Allah dan Rasulnya mensyariatkan puasa tu. So Allah tidak mensyariatkan kita berpuasa pada hari kelahiran kita. Hari kelahiran Prophet tak apa lain, sebab Nabi yang sabda kan. Kalau kebetulan kita nak puasa hari itu tak apa. Tapi kalau kita nak puasa sebab itu hari kelahiran kita, itu salah ya. Itu selang sehari. Itu pun ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada masalah. Yang Nabi larang ialah kita mengkhususkan. Kalau kita puasa selang sehari lalu jatuh hari Jumaat, itu tak apa. Okey, sebab kita telah mengkhususkan Jumaat juga, walaupun kita nak melatih diri untuk sembahyang tahajud at least sehari seminggu, tapi sehari yang kita pilih tu, yang kita nasihat alam tu malam Jumaat juga. So itu telah termasuk dalam kategori mengkhususkan. Berbeza, saya nak sembahyang tahajud at least sehari seminggu, malam Isnin saya alam, tak bangun juga. Malam Tuesday, Selasa saya alam, tak bangun juga. Malam Khamis saya alam, malam Rabu saya alam, malam Jumaat saya alam, tiba-tiba bangun. Kebetulan bangun. Saya daripada hari Isnin nak bangun. Alam bunyi tekan tidur. Alam bunyi tekan tidur. Tengok-tengok malam Jumaat tu tekan batu segar. Then you semayang. Itu tak apa. Sebab you bukan nak mengkhususkan, kebetulan malam tu you segar.
Tapi kalau daripada setiap malam tu you tak pasang alarm langsung pukul 4 pagi, malam Jumaat baru nak set alarm 4 pagi. Itu maknanya you telah mengkhususkan malam Jumaat tu. Okey. Sebab orang kita dia suka mengkhususkan ibadah malam Jumaat dengan hari Jumaat tu. Kalau nak khususkan tu, kena apa yang Nabi ajar, iaitu surah Kahfi. Memperbanyakkan selawat. Pergi sembahyang Jumaat untuk lelaki yang tidak musafir. Dan memperbanyakkan doa khasnya di akhir waktu asar. Itu waktu di mana doa dimakbulkan. Okey? Okey. Soalan lain sekarang dah 10.20. Soalan yang lain yang lazim ditanya tentang bid'ah ini ialah para sahabat Nabi, the companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, during his time when the Prophet is alive, they make bid'ah and the Prophet give them good marks. Para sahabat Nabi sendiri pada zaman Nabi masih hidup, di hadapan Nabi sendiri, mereka buat amalan sendiri. Nabi tak kata pun, oi bid'ah, sesat, neraka, don't do. Tapi Nabi memuji mereka sebagai bagus. Satu contoh, hadis sahih bahawa Nabi SAW panggil Bilal, wahai Bilal, apakah amalan yang kamu buat sampai-sampai aku mendengar tapak kakimu di hadapanku dalam syurga? I can hear your footsteps, not behind me, in front of me, in heaven. So, Bilal menjawab, tidak ada amalan yang aku buat yang lebih aku harapkan pahala, melainkan setiap kali lepas aku berwuduk, aku solat 2 rakaat. Bilal ni buat bid'ah sendiri-sendiri, pandai-pandai dia buat solat sunat sendiri 2 rakaat. Solat sunat wuduk. Okay, dia kata tidaklah aku berwuduk, melainkan lepas itu aku solat 2 rakaat. Okay, tak berhenti, lepas tu kita kupas pula. Ini kita buat soalan dulu. Okay, itu contoh bid'ah pertama. Contoh bid'ah kedua pula, Nabi SAW dan para sahabat sedang sembahyang berjemaah. Ada satu hari itu, bila Nabi rukuk, bila bangun sami Allahu liman hamidah, tak sempat jawab, seorang jemaah belakang jawab, Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran thayyiban mubarakan fihi. Amboi, pandai-pandai pula. Nabi tak ajar tu sebelum tu, dia sendiri yang buat. Bila Nabi dah habis solat, Nabi pusing menghadap jemaah, siapakah yang berkata tadi tu? Laki tu jawab, saya. So Rasulullah menjawab, saya melihat lebih kurang ataupun lebih 30 orang malaikat berlumba-lumba siapa yang pertama yang dapat mencatat kata-kata kamu tadi tu. Sekarang ni ada seorang sahabat buat bid'ah lah solat. Pandai-pandai dia buat sendiri bacaannya. Nabi lepas sembahyang tak marah. Siapa buat bid'ah tadi tu? Nak masuk neraka ke? Tapi Nabi siap kata approve dan kata malaikat berlumba-lumba nak menulis apa yang kamu sebut tadi tu. Ni contoh kedua. Okay. It is okay because you are still learning. With condition, you are still learning and you are still trying to improve to read the exact reading what the Prophet has taught. Because when you have just converted to Islam, there are certain readings that you know, certain you don't know, so you just read what you know. That it is okay. But with the condition, you are still trying to improve to read exactly what the Prophet says. Because if you were to wait and then to memorize everything that the Prophet taught us for prayer, from takbir to salam, maybe it will take you 6 months then only to pray. But you want to start to pray now. So you read what you know first, especially Al-Fatihah. The other things to read during your ruku', iktidal, sujud, you try your best slowly to learn what? If additional, then you read during your sujud. Sujud or after your prayer before giving salam.
Last tahiyat, ya. Don't read during rukuk or when you up from rukuk. Okey, contoh ketiga, sahabat buat bid'ah dan Nabi tak marah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih Bukhari, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus satu pasukan perang yang kecil dipanggil Sariyah dan melantik salah seorang daripada mereka menjadi ketua kumpulan dan juga imam untuk mereka tu. So dalam ekspedisi tu, imam tu bila solat berjemaah, yang bacaannya secara kuat, dia akan baca Fatihah, dia akan baca mana-mana surah yang tu. Lepas tu dia akan tutup dengan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Setiap solat dia buat macam tu. Kan macam tadi kita dah bincang dah, mana boleh kita mengkhususkan satu surah dari macam-macam surah. So now this particular companion, for every prayer he reads Qul huwallah. At the end he reads Fatihah, then he reads any other surah, Wadduha, Alam Nashrah, whatever. Then he reads Qul huwallah. So the other companions was like, bid'ah ni. So when they finished, they came back to Madinah. The companions reported to the Prophet that this leader of ours, for every prayer, at the end he will read Qul huwallahu ahad before rukuk. Then the Prophet asked him, the Prophet asked them, go ask him, why does he do so? Okay, so they went to ask him. He said that in Qul huwallahu ahad there is ayat yang menerangkan sifat-sifat Allah, ahad apa semua tu, dan aku sangat suka untuk membacanya. Then the companions went back to the Prophet, reported what he said. The Prophet replied, tell him, khabarkan padanya bahawa Allah juga suka padanya. Dia suka baca surah Qul huwallah sebab ada sifat-sifat Allah dalam tu. Maka Rasulullah menjawab, bagi tahu dia, Allah pun suka pada dia. Now this companion dia buat bid'ah. Nabi tak ajar pun setiap tu baca Qul huwallah, tapi dia buat sendiri-sendiri dia. Dan Nabi tak marah, bid'ah, nar, hellfire for you. No, Nabi siap puji, kata Allah pun suka kepada kamu. So ada banyak lagi, tapi ini 3 contoh yang masyhur. So macam mana ni, boleh buat bid'ah ke? Ada, sebab dia kata kalau sahabat Nabi pun buat bid'ah, Nabi tak larang, maknanya kita pun bolehlah buat bid'ah, apa salahnya? Okay. If the companions can do bid'ah, the Prophet doesn't say they are wrong, in fact complimented them, so they also can do bid'ah. Okay, so we answer back. First of all, during the time of the Prophet is there to tell them what is right and what is wrong. Sebab ada juga kes-kes lain, sahabat dia orang buat ibadah sendiri, lalu Nabi tegur dan kata ianya salah. Okay, satu contoh, macam tadi kita tengok bacaan iktidal kan. Okay, sekarang kita ada satu kes di mana sahabat dia buat bacaan at-tahiyat sendiri. Bila duduk at-tahiyat, dia buat bacaan sendiri. Dan the Prophet doesn't approve of it. Okay, hadis tu daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Okay, riwayat Imam Bukhari, bahawa mereka ni apabila solat, duduk at-tahiyat, duduk baca tasyahud, dia baca Assalamu ala Allahi min ibadihi, Assalamu ala fulan wa fulan. Sendiri baca at-tahiyat. The Prophet said, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu salamu ala Allah, jangan berkata salam ke atas Allah, fa innallaha huwas salam, kerana sesungguhnya Allah dia memang salam. Walakin qulu, akan tetapi berkatalah at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu, as what we normally read. So during this hadith, one example that the companions during the time of the Prophet, they do their own reading for the at-tahiyat. The Prophet said don't say that. In fact, then the Prophet later teach them at-tahiyatu wa salawatu, like what we read right now. So not everything that the companions do the Prophet approve. Some he approve, some he disapprove. Another example,
from Musnad Ahmad, from Abu Musa al-Ash'ari, okay, that we during a war expedition with the Prophet, every time we climb a hill or goes down wadi, lembah, a valley, we will say with raising our voice, rafa'na aswatana bitakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap kali naik bukit ataupun turun lembah, kami tak buat apa-apa kecuali mengangkat suara kami dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak pergi perang, semangatlah sikit. Itu pun kena tegur. Kan, kita nak pergi perang, so nak menaikkan semangat semua orang. Bukan sebut apa pun. Kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay, what does the Prophet say? The Prophet ﷺ came to us and then mentioned, "Oh mankind, stop from doing that. فَإِنَّكُمْ مَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا." You are not berzikir kepada yang pekak dan yang gaib. Innama, you berzikir kepada Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya yang kamu zikirkan itu lebih dekat kepada kamu berbanding they were riding horses and camels, leher dan tali kekang haiwan tunggangan kamu. So mereka ini semangat, nak pergi perang, bertakbir, macam orang kita pun ada takbir kan. But the Prophet correct them, tak payah duk jerit kuat-kuat. Sebab yang kamu zikir itu bukanlah Tuhan yang pekak dan gaib, tapi Tuhan yang maha mendengar dan maha melihat dan sangat hampir kepada kamu. Maka zikir perlahan-lahan saja. Masmumah, yes. Kecuali takbir hari raya. Takbir hari raya memang Nabi buat secara kuat. Takbir hari raya boleh. Tapi yang lain-lain tu secara perlahan. So hadis ini satu contoh di mana sahabat mereka buat bid'ah, mereka buat sendiri amal dan niat bagus nak pergi perang. Apa salah yang takbir? Tapi Nabi tegur mereka. Jadi bukan semua yang sahabat buat pada zaman Nabi itu semuanya Nabi puji dan betul. Ada juga yang Nabi tegur dan katakan ianya salah. Okey. Penjelasan yang lain, sebahagian yang sahabat buat tu sebenarnya ada hadisnya daripada Nabi SAW. Sebagai contoh tadi tu, yang Bilal dia solat 2 rakaat selepas wudu. Okay, sebenarnya itu salah satu daripada ajaran Nabi SAW. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim." Tidaklah seorang muslim yatawaddau, dia berwuduk, fayuhsinu wudu'ahu, lalu dia memperbaguskan wuduknya, summa yaqumu fayusalli rakataini, kemudian dia berdiri dan solat 2 rakaat, muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhi, dengan penuh kekhusyukan, illa wajabat selahul jannah, melainkan diwajibkan baginya syurga. Maknanya yang kita baca hadis Bilal tu, asalnya memang Nabi sendiri pernah ajar untuk sembahyang sunat 2 rakaat. Okay, jadi apa yang Bilal buat tu sebenarnya bukanlah satu bid'ah. Tapi asalnya pernah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pentingnya, bila sahabat ni dulu mereka buat amalan sendiri, Nabi ada di sisi mereka dan masih mendapat wahyu untuk kata yang ini betul, yang ini salah, yang ini betul, yang ini salah. Sekarang ni Nabi dah tak ada. So nobody to tell us yang ini betul ataupun salah. Itu yang pertama. Yang keduanya, semua yang sahabat buat ni pada zaman awal Islam, sebelum turunnya surah Al-Hujurat ayat pertama. Surah nombor 49 ayat pertama. Di mana Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendahului, do not go forward from Allah and the Prophet.
Jangan pandai-pandai buat sendiri. Okey? Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi mengetahui. So, bila ayat ni dah turun, sahabat pun dah tak buat-buat lagi dah. Dah tak try-try lagi dah. Dulu mula-mula dia orang try. Prophet kata betul, ya. Prophet kata salah, alamak, okey. Bila turun ayat ni, Allah melarang mereka mendahului Allah dan Rasulnya. So, mereka tak buat apa-apa lagi dah. Mereka tunggu daripada wahyu, baru buat. Tunggu wahyu, baru buat. Okey, so apa yang contoh-contoh tadi tu? Pada zaman awal Islam. Sebagaimana pada zaman awal Islam, mereka dibolehkan minum arak. Pada zaman awal Islam, masih dibolehkan pinjaman secara riba. Lalu kemudian, arak diharamkan. Kemudian, riba diharamkan. Sama juga, pada zaman awal Islam, you boleh try-try buat ibadah sendiri. Kalau betul-betul, salah-salah. Tapi kemudian, turunnya ayat ini, mereka tidak lagi dibolehkan untuk membuat ibadah sendiri. Okay. So, kes-kes yang ini ni sangat masyhur di kalangan mereka yang suka buat bid'ah. Lalu mereka kata sahabat buat bid'ah, Nabi tak kata apa pun. Okay. Padahal ada juga sahabat yang buat amalan sendiri, Nabi kata salah. Dan semua itu pada zaman awal Islam. Kemudiannya, bila turunnya surah Hujurat ini, mereka pun tidak lagi buat-buat amalan sendiri, melainkan tunggu wahyu daripada Allah dan Rasulnya. Okey, dah 10.35. Ada apa-apa, sampai sini saja. Masa dah lanjut. Ada apa-apa soalan ke, bantahan ke, kritikan ke? Okey. Pada zaman Salafus Saleh, the first 3 generation of Muslims, solat tarawih, the Prophet performed solat tarawih 8 rakaat plus 3 witir, so 11. In another narration says 13. Okay, tak apa. But then somewhere there during that time they increase to 20. Ada yang sampai 36, ada yang sampai 40. Macam mana ni? Bid'ah kan ni, duk tambah-tambah rakaat. Sebenarnya tidak. Bila mereka tambah rakaat itu, mereka ada hujahnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa seseorang pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, terangkan kepada aku solat malam, tentang cara solat malam." Lalu Rasulullah menjawab, solat malam itu 2 rakaat, sehinggalah kamu bimbang fajar akan timbul, maka tutuplah dengan solat witir. Maka solat malam itu, sama ada dalam bulan Ramadan ataupun selainnya, 2 rakaat, tak kisah berapa rakaat you nak buat. You nak buat 2 saja ke, 8 ke, 20 ke, 30 ke, 40 ke. Dan bila dah nak sampai fajar, then you tutup dengan solat witir. Jadi mereka nak buat 20, nak buat 36, nak buat 40, boleh saja sebab ianya bukan bid'ah. Itu yang kita baca sebab kita tak tahu mereka buat 36 setiap malam. Mungkin imam yang itu bacaannya pendek-pendek, dia buat 36. Besoknya pula imam tu boleh baca panjang-panjang, dia mungkin buat 8 saja. Sebab kita pernah dengar kan mereka ada yang 36, 40 kan. Tapi kita tak baca setiap malam. So bergantung pada imam tu. Sebab mereka kata kalau imam tu baca pendek-pendek, dia tambah rakaat jadi banyak. Setengah imam dia baca yang panjang, so rakaat tu jadi sedikit. So bergantung imam tu pada hari yang lain, malam yang lain, imam yang lain, bergantung berapa rakaat dia nak buat. Okey, soalan lain sebelum kita berakhir. Say lah, I want to read surah Kahfi. Much longer than you. Semua ya. Even though you say you are still learning, but tak apa. Orang yang belajar Al-Quran itu, setiap huruf tu dia mendapat pahala yang ekstra. Sebab dia dapat pahala membaca dan pahala berusaha untuk membaca. Kalau tak habis tak apa. Lama-lama insya-Allah boleh habis. Oh, you tell them lah, why don't we read surah Kahfi, then I join you. Boleh juga macam tu, you menjadi ejen perubahan. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever started a new sunnah,
he gets the reward, and the reward of all those who follow him, and those who started a bad sunnah, he will get the sin, and all those sins who follow him. So we started a new sunnah, which is reading surah Kahfi. Sebab surah Kahfi ni orang kita satu sunnah yang telah tenggelam. Asalnya Nabi ajar, kemudian hilang, sekarang you menghidupkan semula. So you get that pahala, and pahala semua orang yang follow you baca surah Kahfi. So lagi bagus di situ. Oh. Okay. Good. Okey. Sebab kita nak kata pahala ke dosa ke, mesti ada dalil juga tu. Paling-palingnya macam sabda Nabi SAW, sesiapa yang beramal dengan amalan yang tidak berasal daripada urusan kami, maka ianya tertolak. Barang siapa yang beramal, baca surah Yasin, tapi tidak berasal daripada kami, setiap Khamis, doesn't come from the Prophet, maka ianya tertolak. So nak kata dapat pahala pun tak tahu. Sebab Nabi dah kata, siapa yang beramal dengan amalan yang bukan daripada kami, membaca surah Yasin setiap Khamis, bukan daripada Prophet, bukan daripada sunnahnya, maka ia tertolak. It is rejected. Tak ada pahala di situ. Kalau dia pula yakin malam-malam Jumaat tu ada kelebihannya, ada kekhususannya, dia masuk kategori bid'ah yang boleh jadi api neraka. So yang lebih selamat bagi dia, jangan join juga. Walaupun dia dah tahu dah, tapi dia nak join sembahyang tu, jangan buat juga. Macam saya sendiri, sembahyang tarawih saya tak pergi masjid. Sebab bacaan zikir selawat antara tarawih itu bid'ah. Dan bagi saya bid'ah tu satu perkara yang sangat besar, maka saya tak join sama. Come this class, Brother Lim can teach, okay. Kajang so far. Okay. Okay. Kalau nak kata khilafiyah, dia khilafiyah yang masing-masing pihak ada dalil ataupun tidak. Contoh khilafiyah, bila solat isyak baca bismillah perlahan ke kuat. Pihak yang kata baca kuat ada dalil, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Pihak yang kata baca bismillah tu perlahan ada dalil, dia baca bismillah perlahan, dia terus start Alhamdulillahirabbilalamin. Itu khilafiyah yang diterima, dan kita boleh berbeza dan boleh berlapang dada. Baca surah Yasin malam Jumaat, khilafah yang tak ada dalil. Sebab nombor satu, menyelisihi sunnah Nabi. Yang ini membaca surah Kahfi. Yang kedua, dia buat bid'ah, mengkhususkan satu surah pada malam Jumaat. So bila orang kata khilafiyah tu, jangan terus terima. Sebab nanti lambat laun akan ada orang kata, saya tak nak sembahyang Jumaat hal khilafiyah. Khilaf apa tu? Adalah kau tak baca ke khilaf tu? Ada orang kan yang tak nak buat benda-benda yang lain sebab dia kata khilafiyah juga. Sebab khilafiyah ataupun tidak, dua-dua pihak kena ada dalil yang kuat. Kalau satu pihak ada dalil, satu lagi pihak semata-mata kata dalil tapi tanya dalil apa ada, so itu bukan perkara khilafiyah. Okey, macam khilafiyah
sentuhan lelaki perempuan batal wudu atau tidak. Pihak yang kata batal ada dalil, pihak yang kata tak batal ada dalil. Ini khilafiah yang kita berlapang dada. Saya pegang pandangan A, you pegang pandangan B, okey, kita friend-friend. Tapi kalau ada satu khilafiah, yang satu ada dalil, satu lagi tak ada dalil, itu bukan khilafiah. Ini yang pertama. Yang keduanya, macam benda-benda bid'ah ni kan, apa duk kecoh yang ni je kan. Sekarang ni kita sedang menyelamatkan umat Islam daripada neraka. Ini satu perkara yang besar. Memang Nabi SAW telah mengingatkan kita bahawa benda-benda ni akan membawa kepada neraka. Kenapa bawa kepada neraka ya? Sebab kita jangan pandang pada surah Yasin tu, jangan pandang pada tahlil. Kita pandang bahawa Islam ini Allah telah sempurnakan. Dalam surah Al-Ma'idah, pada hari ini aku sempurnakan menjadi nikmat dan aku reda Islam ni sebagai ke mana. Islam yang Allah sempurnakan, reda dan nikmat ni, tak ada baca Yasin malam Jumaat. So kita ni tak yakin ke yang Islam ni yang Allah sempurnakan semua ni, lalu kita kena buat something different. Jadi ini perkara asas dalam agama. Sebab banyak orang bila bidang bid'ah, Allah, aku nak zikir ni, apa salahnya? Aku nak baca Yasin, salahnya? Salahnya bukan di situ. Salahnya ialah kita masih anggap agama Islam ni tak sempurna lagi. Agama Islam ni belum menjadi satu nikmat daripada Allah. Lalu kita kena buat benda lain baru jadi nikmat. Agama Islam ni Allah tak reda. Kita kena buat amalan lain baru Allah reda. Di situ letak salahnya. Dan ini termasuk dalam dasar agama, dalam usul agama. Yang lain-lain tu dia punya hasilnya lah. Tapi kalau dasar kita betul, agama ni dah sempurna, satu nikmat Allah pada kita, dan Allah reda padanya, kita ikut itu sebiji-sebiji. Kita jangan buat yang lain tu. Kemudiannya perpecahan. Kita kata orang yang buat bid'ah tu, mereka yang berpecah sebenarnya. Sebab kalau kita ikut sunnah, baca kafi, semua orang baca kafi. Tapi kamu nak buat yang lain, kamu yang berpecah pada kami. Sebab kita ni bila kita nak bersatu, kita bersatu atas apa? Bersatu kerana kita Malaysia ke? Bersatu sebab kita ni Quran dan sunnah. Kan sebab orang nak bersatu, dia kena bersatu ni atas satu point. Penyokong Manchester United, mereka bersatu atas tim Manchester United. Penyokong Liverpool, mereka bersatu atas tim Liverpool. Kita umat Islam bersatu atas apa? Kita bersatu atas sunnah Nabi, bukan sunnah masyarakat. So orang yang buat bid'ah, mereka yang sebenarnya memecahkan daripada masyarakat, bukan kita. Kita ajak balik pada sini dan kita bersatu pada sini. Kalau sunnah Nabi tu memang ada dua, macam tadi kan baca bismillah perlahan tu kuat, kita berlapang dada. Tapi yang you buat tu bukan benda sunnah Nabi, kami tak nak bersatu dengan kamu. Okey. 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 Ya, correct. I do the same thing also. Sebab bila kita solat jemaah, kita syarat berjemaah, kita follow imam. Imam tu angkat tangan, kita angkat tangan sama. Tapi bila sendiri, atau dia orang tolak saya jadi imam, saya bagi tahu apa, saya tak baca doa kunut. Ada orang lain nak ganti ke? Tak ada orang nak ganti, saya teruskanlah, saya tak baca kunut. Tapi bila kita balik bab bid'ah ni, memang ada yang akan berkata ini perkara kecil, kesatuan umat Islam lagi penting, ini perkara khilaf. So kita semak balik, betul ke khilaf ni? Okey, yang keduanya, kita nak bersatu atas apa sebenarnya? Dan ini perkara yang besar. Jangan kita lihat surah Yasin atau surah Kahfi, kita lihat Islam yang sempurna tu, yang Allah turun ayat Quran tu macam mana sebenarnya. Dan baru kita, di situ baru kita nampak benda ni besar. Okey, dah 10.45 dah. Dah lewat dah ni. Ada apa-apa lain boleh je. Sebab saya yang datang lambat tadi.
So kalau tak iktikad, tidak berkeyakinan, kenapa kita baca malam Jumaat? Seluruh Quran tu. Orang start promote surah Al-Kahfi, orang segak, aku ni benda pelik